kali ini kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan dengan beriman kepada Rasul bahagian yang kedua. Ustaz telah pun membahagikan video ini kepada beberapa bahagian untuk memudahkan para pelajar membuat rujukan selepas daripada ini. Para pelajar boleh melihat pembahagian di dalam link di bawah. Pada sesi yang lepas, kita telah pun membincangkan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian kita telah pun bentangkan mengenai apakah sifat-sifat yang ada pada Rasul. Kali ini kita akan bahaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan Rasul dan kita akan melihat apakah tugas-tugas para Rasul dan kesannya kepada kita. Untuk istilah yang pertama adalah Ismatu Ar-Rasul. Ismatu Ar-Rasul bermaksud dari segi bahasa terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Manakala dari segi istilah pula ialah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasul daripada melakukan dosa dalam apa bentuk sekalipun, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath yang mana maksudnya, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuangan satu jalan kemenangan yang nyata, kerana Allah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang terkemudian. Dan yang kedua dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana maksudnya, dan dia tidak memperkatakan sesuatu mengikut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang mana bermaksud Allah SWT menjaga setiap apa yang Nabi buat. Begitu juga dengan pertuturan Nabi. Maka pertuturan Nabi juga merupakan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Oleh itu pada sekalian, apa yang dibuat oleh Nabi adalah berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari segi perbuatan Nabi ataupun dari segi pertuturan Nabi. Jadi maknanya Nabi ini terpelihara daripada sebarang kesilapan. Sebab itulah apa yang dibuat oleh Nabi dan apa yang dituturkan oleh Nabi menjadi sumber hukum dalam syariat Islam. Walaupun kita telah belajar pada sesi yang sebelum ini bahawasanya Nabi ini mempunyai sifat manusia, tetapi dalam sifat manusia itu Nabi adalah orang yang terpelihara daripada kesalahan. Berbeza dengan kita ini mempunyai sifat manusia dan kita tidak boleh lari daripada kesalahan. Istilah yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat dari segi bahasa ialah yang melemahkan. Manakala dari segi istilah pula ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Jadi ini adalah kelebihan yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi sahaja. Bagaimana Nabi Musa AS mempunyai tongkat yang boleh bertukar menjadi ular. Begitu juga tongkat tersebut boleh membelah laut. Begitu juga dengan kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan-kelebihan mukjizat yang mana dia boleh mengeluarkan air daripada jari baginda. Begitu juga dengan kelebihan Allah SWT berikan berlakunya peristiwa baginda membelah bulan. Itu antara contoh-contoh mukjizat yang berlaku. Mukjizat terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama mukjizat hissiyah dan mukjizat ma'unah. Apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat hissiyah? Mukjizat hissiyah ialah mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera tetapi tidak berkekalan, dan ianya berlaku ketika seseorang rasul yang diberi mukjizat tersebut masih hidup. Manakala mukjizat maknawiyah ialah mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Mukjizat maknawiyah juga mukjizat yang kekal hingga kiamat, iaitu Al-Quran Al-Karim yang sentiasa membuktikan kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Jadi satu-satunya mukjizat yang masih kekal yang berada dengan kita dan dekat dengan kita pada hari ini ialah Al-Quran Al-Karim. Kita boleh lihat bagaimana Al-Quran
yang telah pun wujud selama 1400 tahun yang dulu, telah pun banyak membuktikan perkara-perkara yang kita temui pada hari ini dalam bidang sains. Contohnya, kebenaran Al-Quran dalam menceritakan step by step ataupun satu persatu mengenai proses kejadian manusia. Begitu juga dengan kisah yang lain yang ada dalam Quran memperlihatkan kemenangan Rom. Sedangkan waktu ketika itu Rom kalah. Akan tetapi Al-Quran menceritakan kepada orang Islam bagaimana Rom akan menang pada satu masa yang akan datang. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang membuktikan mengenai kebenaran Al-Quran. Contoh mukjizat hissi kita boleh lihat bagaimana Nabi Saleh mengeluarkan seekor unta yang sempurna sifatnya daripada batu. Manakala Nabi Musa mempunyai tongkat baginda yang boleh bertukar menjadi ular dan menelan jelmaan ular bukan sihir. Selain daripada itu, baginda juga mempunyai 12 mata air terpancar daripada batu yang dipukul dengan tongkatnya. Ini antara contoh-contoh mukjizat hissi. Yang seterusnya, Nabi Isa AS, baginda membuat burung daripada tanah, kemudian meniupnya, lalu burung tersebut hidup dengan izin Allah. Yang kedua, baginda juga boleh menyembuhkan orang buta dan sopak setelah menyapu dengan tangan baginda. Manakala Nabi Muhammad SAW, di mana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi SAW naik ke langit. Dan seterusnya, yang kedua, baginda juga membelah bulan dengan isyarat tangan baginda sehingga penduduk Mekah dapat melihatnya dengan jelas. Ini antara contoh-contoh mukjizat hissi yang ada pada Rasul-Rasul. Yang seterusnya kita lihat kepada istilah yang ketiga, iaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi bermaksud Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah. Itu boleh kita katakan bahawasanya para Nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi ini adalah Nabi yang menerima ujian yang cukup besar dan cukup hebat dalam perjuangan dakwah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Yang mana maksudnya, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul-rasul, dan janganlah engkau minta disegerakan azab untuk mereka. Jadi ada 5 orang rasul mengikut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh kecekalan Nabi Nuh AS, baginda telah berdakwah selama 950 tahun siang dan malam, tetapi hanya sebahagian kecil sahaja umatnya yang beriman. Kebanyakan umat baginda kufur, termasuklah isteri dan seorang anak baginda. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, dijatuhkan hukuman bakar oleh Namrud dan dihalau daripada tanah air sendiri. Baginda diuji oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Dan Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun yang zalim dan berhijrah ke Palestin bersama dengan Bani Israel yang degil dan ingkar. Dan kita boleh lihat Nabi Isa AS ditentang oleh orang Yahudi sehingga mereka merancang untuk membunuh baginda, tetapi Allah SWT menyelamatkan baginda lalu diangkat ke langit. Manakala Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan musyrikin Quraisy di Mekah dan ketangan Yahudi dan munafik ketika baginda berada di Madinah Al-Munawwarah. Itu antara kisah-kisah bagaimana cekalnya para Nabi ini berhadapan dengan ujian-ujian dalam perjuangan dakwah mereka. Jadi kita lihat yang seterusnya tugas para Rasul. Jadi tugas para Rasul yang pertama adalah untuk menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan berita sengsara kepada orang yang kafir. Yang seterusnya menjadi contoh teladan
yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Yang keempat, yang terakhir, menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini adalah dakwah-dakwah yang semua Nabi buat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang mana maksudnya setiap Nabi dikurniakan doa mustajab yang mereka berdoa dengannya, dan aku ingin menyimpan doaku yang khusus sebagai syafaat untuk umatku di akhirat. Ini memperlihatkan bagaimana sifat Nabi yang sangat sayang kepada umat Nabi SAW. Di samping ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi sangat besar, tetapi tetap sahaja Nabi SAW sangat-sangat sayang sehingga kan menyimpan doa yang paling mustajab baginda ada yang digunakan oleh Allah kepada semua Nabi di hari akhirat untuk diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga kita dalam kalangan orang yang diberi syafaat. Yang seterusnya adalah kesan. Jadi kita telah belajar secara umum apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Rasul, dan sepatutnya bila mana kita beriman kepada Rasul ini dia memberikan kesan kepada hidup kita. Yang pertama, kita sepatutnya rasa bersyukur kepada Allah SWT kerana telah mengutuskan Rasul untuk membimbing kita ke arah kebenaran, dan dia akan membawa kita kepada mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah SWT dan menyampaikannya dengan penuh kesabaran. Yang seterusnya, kita juga sepatutnya mencontohi Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan kita, dan kesan yang paling besar juga daripada kita beriman kepada Rasul adalah mendapat kebahagiaan bukan setakat di dunia tetapi juga di akhirat kerana mematuhi ajaran Rasulullah SAW. Dengan pembentangan pada sesi kali ini bukan sahaja memberikan penerangan kepada pelajar berkaitan dengan bab ini, tetapi juga para pelajar boleh mengambil manfaat untuk mengaplikasikan dan memanifestasikan beriman kepada Rasulullah SAW ini dan Rasul-Rasul yang lain dengan mengikuti apa yang telah pun diajar oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan pematangan ini memberikan manfaat kepada para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.